Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul Anwar bin Azmi, nombor pendaftaran matrik A164501. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu strategi dan faktor mempengaruhi pelaksanaan etika kerja Islam. Apa yang dimaksudkan dengan etika kerja Islam? Etika kerja Islam ialah salah satu komponen ataupun faktor dalam pengurusan organisasi. Pencapaian organisasi tersebut banyak dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pekerja dan para pegawainya. Menurut Kamus Dewan yang keempat, etika bermaksud prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak ataupun dikenali sebagai adab sopan santun yang dipengaruhi yang menjadi pegangan oleh seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan manusia tersebut. Etika juga membawa maksud garis panduan ataupun nilai yang harus dipatuhi oleh manusia untuk mendisiplinkan mereka. Islam menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Dalam surah At-Taubah ayat 105 yang membawa maksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan apa yang kamu lakukan di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menerusi ayat ini, kita dapat lihat setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan dianggap sebagai ibadah, dan setiap ibadah akan diberikan ganjaran pahala sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan selain upah yang dia terima daripada majikan. Pekerjaan dalam Islam tidak hanya memandang habuan di dunia semata-mata, tetapi ianya merupakan satu jihad, kerana melalui pekerjaan tersebut seseorang itu dapat memenuhi kehendak diri sendiri dengan membeli keperluan harian. Jadinya, kenapa etika ini begitu penting? Etika ini membantu seseorang itu untuk menahan diri mereka daripada melakukan perbuatan salah laku seperti rasuah, mencuri, pecah amanah, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Kenapa pentingnya strategi dalam etika kerja Islam ini? Kerana strategi merupakan garis panduan kepada sembarang tindakan yang perlu dilaksanakan. Ianya merupakan hala tuju kepada sesebuah organisasi tersebut. Strategi yang hendak dilaksanakan hendaklah mengikut syariat Islam, di mana sifat-sifat umum tersebut akan merangkumi semua aspek dan sesuai dengan semua peringkat manusia dan peredaran zaman. Kita dah dapat lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau'izatun wa tafsilan likulli syai', yang membawa maksud sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Strategi yang pertama ialah perancangan, di mana perancangan yang rapi dapat memberi hala tuju kepada pekerja tersebut. Jadi dengan perancangan tersebut, pekerja ini dapat memastikan apa sebenarnya tugasan mereka yang sebenarnya dan bagaimana mereka hendak melakukan sesuatu dan mengapa beliau perlu melakukan pekerjaan sedemikian dan sebagainya. Yang kedua ialah proses pengorganisasian. Proses ini adalah menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya rancangan operasi ataupun organisasi itu dapat dijalankan. Antara kepentingan pengorganisasian ini adalah kita dapat mengelakkan kerja-kerja yang bertindih, dan ia juga dapat menjelaskan tugas-tugas kepada setiap individu dalam organisasi serta mengenal pasti dengan mudah siapa yang bertanggungjawab untuk tugasan tersebut. Yang ketiga ialah kepimpinan, di mana majikan itu akan cuba untuk memantau tingkah laku para pekerjanya melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Jadi bagaimana kita hendak tahu kepimpinan seseorang itu berkesan? Jika seseorang itu
mampu menerima arahan daripada ketua atau pemajikannya, maka itulah yang disebut sebagai kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan dalam organisasi mampu mewujudkan nilai moral seseorang dan menjadi contoh ikutan kepada anak buahnya. Jadi, bagaimana hendak menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, seorang pemimpin tersebut hendaklah berpengetahuan dan berpengalaman dalam menguruskan ataupun dalam bidang yang diceburi untuk memberi penjelasan matlamat kepada para pekerjanya dan memberi arahan yang senang untuk mereka ikuti. Selain itu, seorang ketua tidak seharusnya memandang rendah kepada para pekerjanya. Sebaliknya, mereka hendaklah memberi keyakinan kepada para pekerjanya untuk mereka ini sentiasa bersemangat dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadinya kita dapat lihat ciri-ciri yang kepimpinan yang disebutkan tadi mampu memberikan kesan positif terhadap kepimpinannya. Dan strategi yang terakhir sekali adalah pengawalan, di mana proses ini adalah untuk memantau dan mengambil tindakan untuk memastikan organisasi tersebut mencapai hasil yang optimum. Kepentingan strategi pengawalan ini adalah untuk memastikan keseluruhan arah tuju kumpulan atau individu adalah konsisten dengan matlamat organisasi sama ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Dan yang paling penting sekali adalah bagi memastikan pematuhan peraturan dan polisi organisasi pada setiap pekerja haruslah diikuti. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan etika kerja Islam. Hal ini termasuklah faktor manusia, pendidikan, persekitaran, kepimpinan dalam sebuah organisasi tersebut dan gaji yang diberikan serta sebagainya. Faktor-faktor tersebut hendaklah diberi penekanan ataupun diberi perhatian oleh para pengurus kerana ianya memberi kesan yang besar kepada hasil kerja yang akan dilakukan. Misalnya, pekerja yang memiliki latar belakang agama yang baik akan mudah untuk mengamalkan etika kerja Islam. Sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai nilai moral yang rendah, maka ia memberi cabaran untuk melaksanakan etika kerja Islam. Oleh itu, seorang pengurus ataupun majikan hendaklah memikirkan solusi bagi memperbaiki moral para pekerjanya agar kesan buruk tersebut dapat dibendung. Faktor yang pertama ialah persekitaran kerja. Jika majoriti tenaga kerja dalam sebuah organisasi tersebut adalah orang Islam, maka proses penerapan etika kerja Islam akan menjadi lebih senang. Terdapat banyak aktiviti yang boleh dijalankan seperti memulakan bacaan doa sebelum memulakan kerja dengan melakukan senaman ringan supaya para pekerja ni akan sentiasa lebih cergas ketika melakukan kerjanya. Dan setiap kali masuknya waktu solat, hendaklah mengajak mereka ini untuk sama-sama solat berjemaah. Jadinya proses pemantapan rohani amat penting bagi membentuk aspek akhlak diri seseorang. Faktor yang kedua ialah kebajikan dan keajaran para pekerja. Pemimpin hendaklah mengambil berat terhadap kesihatan dan kebajikan para pekerjanya. Jika pada hari itu seorang pekerja itu tidak sihat, maka menjadi bertanggungjawab kepada pegawai tersebut untuk membawa pekerja itu ke pusat kesihatan bagi mendapatkan rawatan secara segera. Dan faktor yang terakhir sekali adalah mewujudkan hubungan yang baik antara pemimpin ataupun ketua itu dengan para pekerjanya. Terdapat pelbagai faedah komunikasi selain daripada face to face, iaitu pemberian memo, email rasmi, menggunakan telefon bimbit, menggunakan surat rasmi dan juga perkeliling. Semua kaedah yang disebutkan itu dapat dilakukan secara pantas dan segera supaya tindakan yang sewajarnya dapat diambil oleh mereka yang berkenaan. Sebagai kesimpulannya, Islam merupakan agama yang mudah kerana agama ini telah menyediakan pelbagai garis panduan yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan etika kerja Islam. Para pekerja yang memiliki etika kerja yang tinggi merupakan aset yang penting dan berharga dan mampu menjadi tenaga pekerja yang cemerlang, seterusnya meningkatkan prestasi organisasi. Sekian, terima kasih.